الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqum hatta naqula la yufṭir wa yufṭir hatta naqula la yasum. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، أو كما قال. حديث صحيح riwayat Al-Bukhari. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia adalah puasa sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kadang-kadang apabila dia puasa, kami menyangka tidak ada hari yang dia tidak puasa. Wa yufṭir hatta naqula la yasum. Kadang-kadang Nabi tak puasa sunat, sehingga kami menyangka Nabi tidak pernah puasa sunat. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان. Aisyah kata, tak adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah puasa komplit satu bulan melainkan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan tidak pernah aku melihat Nabi banyak puasa sunat melainkan dalam bulan Sya'ban. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada hadis ini dapat kita faham bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu orang manusia yang dia kalau buat ibadah dia tidak ekstrim. Maka kerana itu Aisyah apabila dia nak menceritakan tentang puasa sunat Nabi, dia kata Nabi kadang-kadang dia puasa sunat sampai kami duk rasa sepanjang masa Nabi puasa sunat, tak ada hari yang Nabi tak puasa. Tapi kadang-kadang Nabi tak puasa sunat ni sampai kami menyangka seolah-olah Nabi tak pernah puasa sunat. Hadis ni kalau dalam bahasa orang putih dia kata hadis yang equilibrium. Dia kata equilibrium, maksud hadis yang Nabi ni dia equal. Dia tak menjadi satu orang manusia yang sampai seksa diri dalam nak buat ibadat, dan Nabi tak merupakan satu orang manusia yang langsung mengabaikan ibadat. Sebaliknya Nabi SAW dia ada masa dia puasa macam dia ni puasa tiap-tiap hari, tapi ada masa dia tak puasa macam dia tak pernah puasa. Maksudnya Nabi SAW dalam nak buat benda sunat ini,
Nabi tidak paksa diri. Dan Aisyah kata, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan." Aku tak pernah tengok Nabi buat puasa sunat komplit sebulan, melainkan puasa yang komplit sebulan ialah puasa Ramadan. Maknanya amalan puasa Rejab, Syaban dan Ramadan 3 bulan komplit itu Nabi tidak pernah buat. Yang Nabi komplit genap sebulan ini hanyalah Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dalam banyak-banyak puasa sunat, maka puasa sunat Sya'ban lah yang Nabi paling banyak buat. Maknanya dalam bulan Sya'ban Nabi banyak puasa. Banyak puasa tidak bermakna puasa genap sebulan. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Kesimpulan daripada hadis itu, tuan-tuan, banyakkanlah berpuasa sunat di dalam bulan Sya'ban ini. Lah ni kita ada dalam bulan Sya'ban, banyakkanlah puasa sunat di dalam bulan Sya'ban ini. Kalau kita tak boleh ambil hari Isnin ataupun hari Khamis dalam bulan Sya'ban ini, ambillah mana-mana hari. Seperti mana puasa Nabi Daud. Nabi Daud dia puasa alternate hari. Dia puasa selang sehari. Dia puasa Senin, Selasa tak puasa, Rabu puasa, Khamis tak puasa, Jumaat puasa, Sabtu tak puasa. Maka kita boleh ambil dalam bulan Sya'ban ini macam mana yang dibuat oleh Nabi Allah Daud alaihi salam, puasa selang sehari. Ataupun kita boleh ambil hari Isnin sahaja, atau kita boleh ambil hari Khamis sahaja. Pasal apa? Pasal Sya'ban ini adalah bulan kita nak warm up untuk nak menghadapi Ramadan yang kita akan puasa genap 1 bulan. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza intasafa Sya'ban fala tasumu." Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, apabila masuk pertengahan Sya'ban, fala tasumu, Nabi kata jangan ada siapa buat puasa sunat lagi. Bila sudah sampai 15 Sya'ban, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, fala tasumu, bagi orang yang tak mengamalkan puasa sunat sebelumnya, tiba-tiba bila mai 15 Sya'ban baru nak puasa sunat, Nabi kata jangan buatlah. Itu larangan sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ulama di dalam membincangkan hadis ini, ulama kata larangan buat puasa selepas pertengahan Sya'ban itu adalah larangan bagi orang yang tidak mengamalkan puasa sunat sebelumnya. Tapi bagi orang yang menjadi amalan dia daripada tak tahu bila, hari Senin dia puasa, Khamis dia puasa, Senin dia puasa, Khamis dia puasa, ataupun dia ambil puasa sunat ayyamul bir 13, 14 dan 15 pertengahan bulan Islam. Bagi orang yang buat amalan macam ni lama dah, selepas daripada pertengahan Sya'ban, dia boleh continue amalan itu. Dia tidak termasuk di dalam larangan hadis ini. Ataupun kata ulama, orang yang tak termasuk di dalam larangan puasa selepas daripada pertengahan Sya'ban itu ialah orang yang mengamalkan puasa Nabi Daud. Dia buat puasa selang sehari. Puasa selang sehari lama dah. Maka bila sampai pertengahan Sya'ban, dia boleh proceed dengan puasa selang sehari itu. Dia tidak dilarang. Ataupun ulama kata orang yang tidak termasuk di dalam larangan puasa daripada pertengahan Sya'ban itu adalah orang yang bernazar.
Dia demam ke, dia sakit ke, dia apa ke, dia bernazam. Dia kata, kalaulah sekiranya saya baik, dia kata, esok tu saya nak puasa sunat. Tiba-tiba sakit dia baik lepas pertengahan Syaban, maka dia boleh puasa sunat. Kerana dia boleh buat puasa, kerana puasa itu adalah puasa nazar. Itu adalah pengecualian-pengecualian yang disebutkan oleh ulama di dalam hadis tadi. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, ata rajul an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu waqa'tu ala ahli fi ramadan. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam a'tiq raqabah. قال ليس لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فصم شهرين متتابعين. قال لا أستطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأطعم 60 مسكينا. قال لا أجد. فأتي بعرق فيه تمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين السائل؟ تصدق بهذا. قال على أفقر مني والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنتم إذا، أو كما قال، hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, satu hari mai satu laki-laki jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk saja di depan Nabi, dia kata halaktu. Dia kata jahannam masuk. Nabi duduk dalam masjid, duduk dengan sahabat ni, dia masuk main. Dia masuk, dia kata halaktu, jahannam dah aku ni. Waqa'tu ala ahli fi Ramadan. Dia kata dalam bulan Ramadan, dalam bulan puasa, saya sudah aksiden dengan bini saya. Dia ni, bulan puasa, waktu siang, suami tidak boleh apa-apa dengan isteri dia. Syekh ni dia sudah terlanjur. Di siang hari bulan puasa, dia sudah aksiden dengan bini dia. Dan dia tahu benda tu tak boleh. Dia tahu benda tu dilarang. Dia tahu dalam siang hari bulan Ramadan, jangan buat benda tu. Tapi dia dah terbuat. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata halaktu. Dia kata punggah dah aku ni, jahannam aku ni. Waqa'tu ala ahli fi Ramadan. Bulan puasa, bulan Ramadan, waktu siang, saya sudah takut dengan bini saya ni. Nabi SAW bila dengar, Nabi kata a'tiq raqabah. Nabi kata tak apalah, benda dah jadi dah. Merdekakan seorang hamba sebagai kifarat kepada kesalahan dia, sebagai satu kafarah, satu denda kepada silap yang dia buat. Nabi kata a'tiq raqabah. Okay, apa? Benda jadi dah, merdekakan seorang hamba. Qala laisa li. Dia kata, ya Rasulullah, saya ni tak ada apa. Dia kata, saya orang susah, saya orang miskin, nak pergi cari hamba tang mana. Dia kata, saya tak mampu nak merdekakan hamba. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fasum syahraini mutatabi'ain. Nabi kata, kalau dah tak boleh merdeka hamba, hang kena puasa 2 bulan berturut-turut. Itu denda kepada silap hang tadi. Puasa syahrain, 2 bulan mutatabi'ain, turut-turut hari. Kalau dah puasa 50 hari dah berturut-turut, hari yang ke-51 selek, start satu kali. Itu maksud mutatabi'ain. Maksudnya turut-turut hari. Qala la astati'. Dia kata dekat Nabi, oh saya tak boleh buat yang tu.
Banyak akal pula. Yang pergi cari penyakit, dia buat ni semua, tak fikir. Bila nanti dah sangkut macam ni, Nabi duk baca apa hukuman nak kena, dia duk pergi bagi macam-macam cerita. Nabi kata puasa 2 bulan berturut-turut, dia kata la astati'. Itu saya tentu tak boleh buat. Nak habis sebulan ni pun teruk. Lagu nak abang 2 bulan tak boleh selah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'at'im 60 miskina. Nabi kata kalau macam tu dibagi makan 60 orang miskin. Dicari orang miskin 60 orang, bagi makan tiap-tiap seorang makanan yang mengenyangkan. Qala la ajid. Oh, dia kata mana nak cari? Dia kata saya duk kata dah tadi saya apa pun tak ada. Saya punya suruh gulu-gulu segelincang nak pergi jamu 60 orang. La ajid. Tak ada saya. Nabi kata ni memang punggah betul dia ni. Fa'utiya bi'araq. Nabi pun kira kuat lain, dibawa mai ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu araq, apa? Satu keranjang, satu uncang. Fihi tamrun, yang penuh dengan buah tamar, buah kurma. Membawa mai satu uncang letak di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aina sa'il?" Bila bawa mai kurma depan Nabi, Nabi cari dia balik. Nabi kata, "Aina sa'il?" Mana dia orang yang mai duk tanya macam-macam tadi ni, yang banyak cerita sangat tadi ni, mana dia? Dia pun mai balik. Nabi kata, "Tasaddaq biha." Nabi kata, ambil kurma ni, dicari 60 orang miskin, dia bagi makan dekat mereka. Dah buat salah, apa pun tak ada nak bayar denda. Orang tolong bagi kurma dekat dia, nak suruh dia galeh kurma tu dibagi makan orang miskin. Sampai macam tu Nabi tolong dia. Qala la afqara minni wallahi ma baina labataiha ahlu baitin afqara minna. Ni tak terjemah lagi, tuan-tuan senyum dah. Dia kata orang Jelutung ni pandai bahasa Arab ni. Nabi SAW kata kat dia ni, ambil kurma satu oncang ni, pergi cari 60 orang miskin bagi makan. Dia kata apa tuan-tuan? Dia kata la wallahi, dia kata demi Allah, dia kata antara dua bukit ni lembah yang kita duduk ni, di antara dua bukit ni, kalau nak pergi cari orang yang lebih afqar, orang yang lebih fakir daripada saya, daripada keluarga saya, tak ada. Yang tuan-tuan gelak tadi pasal apa? Pasal duk nampak uncang tu dia nak balas kat dia. Nabi kata ambil uncang ni, dicari 60 orang miskin bagi makan. Dia kata dekat Nabi, dia kata wallahi ya Rasulullah, bainal labataini, dia antara lembah, dia antara dua bukit ni, kalau nak cari orang lagi miskin daripada saya dan keluarga saya, tak ada. Kamilah keluarga paling miskin yang berada di lembah ni. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi gelak. Bukan kita yang gelak, Nabi gelak. Dalam hadis ni kata fadhahika. Dhahika ni bukan senyum. Dhahika ni maksudnya gelak sampai nampak gigi. Itu dhahik dalam bahasa Arab. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi gelak hatta badat nawajizu, sampai nampak gigi geraham Nabi. Nabi gelak. Nakal sungguh hang ni, Nabi kata. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, fa antum idzan, kalau macam tu hanglah pergi sedekah kurma ni. Bukan pergi sedekah ke orang lain, hang sedekah kurma tu. Maksudnya apa? Maksud kita ambil hang kurma ni. Banyak cerita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Macam tu punya orang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita duk heran dengan hak teruk pada tu zaman kita lah ni, tak heran. Zaman Nabi pun ada macam ni. Zaman kita 10 kali 100 kali nakai ni duk ada. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Ibni Al-Ala Al-Bayadi radhiyallahu anhu, dia menjelaskan kapan dia ni yang kaki nakai ni. Dia kata kuntu imra'an usibu minan nisa ma la yusibu ghairi.
Falamma dakhala syahru Ramadan khiftu an usiba min imra'ati. Ini orangnya yang kata hak laki-laki hak main-main jumpa Nabi, dia kata halak tu jahanam dah aku ni. Pasal apa? Pasal aku sudah sangkut dengan bini aku waktu siang bulan puasa. Siapa dia ni? Dia ni ialah Ibnu Al-Ala Al-Bayadi. Dia cerita dalam hadis ni, dia kata kuntu imra'an usibu minan nisa. Dia kata aku, abang betul-betul, dia kata aku ni imra'an, aku ni satu orang laki-laki usibu minan nisa. Dia kata penyakit aku, masalah aku lemah dengan orang perempuan. Ni hanakai ni, dia punya masalah apa dia dengan orang perempuan ni dia cukup lemah. Dia kata ma la yusibu ghairi. Dia kata tak ada orang boleh challenge aku dari segi itu. Aku dengan orang perempuan ni tak boleh. Dia kata aku. Falamma dakhala syahru Ramadan, yang paling aku takut ni apa dia, bila mai bulan Ramadan, khiftu an usiba min imraati. Aku takut ni bila mai bulan Ramadan, aku tak takut puasa, tapi aku takut aku tak boleh tahan bila tengok bini aku. Tahu dia punya penyakit apa? Penyakit dia. Dia ni bukan harimau, tapi dia harimau. Ni hadis ni. Siapa nama dia ni? Nama dia Al-Ala bin Al-Bayadi. Dia mengaku dalam hadis ni, dia kata kuntu imra'an usibu minan nisa. Aku ni satu orang laki-laki yang aku ni nafsu aku kuat terhadap orang perempuan. Dia kata ma la yusibu ghairi. Tak ada orang boleh lebih pada aku dari segi ni. Aku kacau betul tentang benda ni. Falamma dakhala Ramadan, bila mai bulan Ramadan, khiftu, yang paling aku takut sekali, an usiba min imraati. Aku takut ni, siang ni aku tak ada nak tunggu malam dengan orang perempuan ni. Fa baina hiya takhdumuni zata layla. Dia cerita. Jadi dia kata hak aku takut ni sudah jadi. Zata layla. So jadi benda ni pada satu malam, dia kata gamaknya masa sok kot ni. Dia kata fa baina hiya takhdumuni. Dia sedang berkhidmat kepada aku. Bini aku, isteri aku ni sedang berkhidmat untuk aku. Gamaknya duk jamu nak makan sok kot, dekat nak masuk waktu subuh ni. Iz takashafa li minha syai'. Dalam dia duk jamu aku, dia tengok ada sikit baju dia terselok. Ini falam albas antazawtu alaiha. Aku lompat di terus. Terjemahan cara Pulau Pinang yang begitu. Dalam pada dia duk berkhidmat ni, duk jamu nak makan sok ni, malam tu dia kata istakashafa li minha syai'. Tiba-tiba tersingkap pakaian hak bini aku pakai ni, tersingkap, terselok sikit, lompat langsung. Falamma asbahtu kharajtu ila qaumi. Lompat pergi, masuk waktu subuh, apa semua dia lagu dia lah. Bila dah jadi benda ni, tengok sampai dah lepas dah habis waktu syok, dah masuk waktu subuh dah, dia pergi duduk kalut dia. Dia kata kharajtu ila qaumi. Aku pergi jumpa kaum yang duduk ada di luar ni. Fa akhbartuhum al-khabar. Aku pun cerita kat mereka. Hak benda aku takut jadi lah. Dia wa qultu umshu ma'i ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia ajakkan kawan ni, dia kata jom tak siapa-siapa teman aku, dia kata kita pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku nak kena cerita dekat Nabi ni apa yang dah jadi kat aku, sampai dah masuk waktu subuh aku dengan bini aku masih duduk ni lagi. Qalu la wallah. Kawan-kawan dia kata, oh demi Allah kami tak mau campur ni hang punya pasal angti. Direngkahkan hadis ni apa jadi? Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tadi pun sambungnya. Dia kata halaktu jahannam aku. Nabi dia pasal apa? Dia cerita, Nabi kata dia merdeka seorang hamba. Dia kata dia orang susah, tak ada hamba. Nabi kata kalau begitu bagi kena puasa 2 bulan berturut-turut. Dia kata dia tak mampu. Nabi kata tak apa, kalau macam tu pergi bagi makan 60 orang miskin. Nak bagi makan apa? Aku punya makan boleh duduk
Nabi bagi dekat dia satu encang kurma. Nabi kata pergi cari orang miskin, jamu dekat mereka 60 orang. Dia kata nak jamu siapa? Dia kata kampung ni aku paling miskin. Nabi kata ambil kan. Sambung hadis yang kita baca mula tadi. Hadis dia sebenarnya bermula dengan ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu satu contoh benda yang boleh bagi jahanam puasa kita. Banyak lagi benda yang boleh menjahanamkan puasa. Saya pesan dekat diri saya dan tuan-tuan semua, jaga-jaga. Bulan puasa sudah dekat, pelihara ibadat puasa kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan puasa tahun ni membawa lebih kebaikan daripada puasa yang lepas-lepas. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 19. Muka surat 184, bab ma jaa fil ittikaf. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan betulkan di atas bantai sandal. Ini kita dah beritahu bulan lepas. Duduk ada bantai. Orang Arab dia tak ada kursi meja ni haram. Dia tapet, lepas tu dia ada bantai duduk dengan bantai dinding. So bila duduk macam tu, tangan sebelah duduk di ujung bantai tu, menyandak macam tu. Nampak macam sombong. Duduk begitu. Baik, apa hukum duduk macam tu? Dia kata, duduk bersandar dengan tendai siku di ujung bantai tu, apa hukum dia? Ketahuilah saudaraku, bermula duduk bersandar belakang dan duduk bertelkan siku ke atas bantai itu harus jua. Dia kata tak salah. Dia kata, boleh duduk macam tu. Tidak dicegah akan dia oleh syarak. Dan tidak yang demikian itu dinamakan duduk orang yang besar diri. Itu tak dianggap sombong. Kadang-kadang kita ada tingkah laku yang tertentu kita anggap sombong. Sedangkan orang yang bertingkah laku macam tu, dia tak ada ingat sombong. Kadang-kadang benda ni konflik dalam masyarakat. Kadang-kadang satu orang beli kereta elok, kita kata belagak ada bagian. Dia tak ada ingat belagak apa pun. Dia ada duit, dia beli kereta yang selesa sikit. Tapi bagi orang, kadang-kadang orang menghukum dia macam tu. Satu orang yang berpakaian, nampak dia kenal dengan batik, long sleeve dengan sedikit, bisa kata. Padahal dia yang pakai tu tak ada ingat pun nak belagak apa pun. Kadang-kadang benda ni konflik dalam masyarakat. Kadang-kadang kita jemuh jumpa dengan satu orang, dia senyum satu macam yang hebat, kita kata peli kita. Padahal dia sakit gigi. Dia legudu kontrol dia, kita cari peli aku apa dia. Kadang-kadang benda ni konflik dalam masyarakat. Lain yang orang tu buat, lain maksud dia, lain pula tafsiran kita. Benda ni berlaku. Maka termasuk di dalam bab tu dia kata al-ittikaf. Benda ni yang duduk menyandak sendai tangan belakang ni, nampak macam besok dia ni sombong, membesar diri. Sedangkan orang yang duduk macam tu tak ingat pun nak besar diri. Maka mai hadis daripada Nabi SAW, Nabi kata tak semua orang yang duduk macam tu besar diri. Bermula dalil yang menunjukkan harus duduk yang demikian itu adalah perbuatan Nabi SAW. Tersebut adalah hadis At-Tirmizi. Kata dia an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala wisadatin ala yasari. Itu hadisnya. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Kata dia telah melihat aku akan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersandar dia dan duduk berterkan siku dia di atas bantai kirinya. Dan kata At-Tirmizi, itu hadis hasan lagi gharib. Ni yang kata Jabir bin Samurah, dia kata dia biasa tengok Nabi duduk macam tu. Kalau duduk macam tu salah, kalau duduk macam tu haram, Nabi tak akan duduk macam tu. Bila Nabi duduk macam tu, makna benda itu tidak salah. Begitu. Baik, tajuk baru, bab ma jaa la yujlas ala takrimatin. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis tegas didudukkan satu orang di atas lapik duduk satu orang lain melainkan dengan izinnya. Saya dah bagi gazet dah bulan lepas. Macam kita di rumah kita, di ruang tamu ada seti. Seti ni dia ada satu, dia ada dua, dia ada tiga. Satu tempat duduk, dua tempat duduk, tiga tempat duduk.
menjadi kebiasaan kita. Bila tetamu mai, kerusi hak satu tempat duduk tu kita duduk. Tetamu duduk hak kerusi 2 dengan kerusi 3. Misalnya, kebiasaan kita macam tu. Jadi kebiasaan tu kita aja tahu, tetamu tak tahu. Jadi apabila kita menjadi tetamu di rumah orang, bila kita masuk, kita tak boleh memandai-mandai duduk di mana-mana tempat. Kita kena bagi tuan rumah dulu, dia nak duduk tang mana. Tempat duduk dia tu, itu adalah takrimati, itu tempat kemuliaan dia. Ini hadis nak beritahu. Tuan-tuan, yang kata Islam ni apa tuan-tuan? Yang kata Islam ni, dia ajak kita supaya kita respect orang. Itu Islam. Islam ni, dia didik kita supaya kita ni reti hormat orang. Kita buat makan, kita panggil orang mai makan. Tetamu kita panggil mai, tak mai lagi, kita duduk makan dah. Elok ke adab tu? Tak elok. Tapi berapa ramai orang, dia bersikap macam tu, dia tak reti. Ini bukan soal protokol, tetapi ini soal adab. Kita jemput orang mai, kita jemput dia, mai makan, dia tetamu kita, kita kena muliakan dia. Dia mai, tengok kita duduk makan dah. Padahal kita jemput dia. Sambil duduk makan ni, mai, duduk, tak apa ni, kami makan dulu, tak apa. Takkan tetamu nak kata tak boleh. Tapi kita tu satu orang yang kurang adab. Inilah yang diajak oleh Islam. Islam suruh kita jadi orang yang beradab. Kita kena tahu siapa kita kena hormat, kita kena tahu siapa orang yang kita kena muliakan, kita kena tahu. Bila kita tak belajar benda ni tuan-tuan, mengaji universiti sampai PhD pun tak ada silibus benda ni, tak ada. Benda ni belajar daripada masyarakat. Kita duduk dalam masyarakat ni satu institusi. Masyarakat ni satu universiti. Dalam masyarakat ni kita belajar tentang adab, kita belajar tentang siapa orang kita kena hormat. Masyarakat ni, kita duduk di sekolah menengah, kita masuk universiti, kita buat second degree, kita buat higher degree, PhD, tak ada silibus ni. Kadang-kadang orang yang berpendidikan, yang berkelulusan tinggi, tetapi dia miss dari segi ni. Pasal apa? Pasal benda ni dia kena belajar dalam masyarakat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ketahuilah saudaraku, di dalam bab ini dapat kita tahu daripada pengajaran Nabi SAW 2 perkara. Yang pertamanya, tidak boleh seseorang itu jadi imam di dalam kawasan pemerintahan orang lain. Ini satu. Kita tetamu di tempat orang, jangan buat pandai. Tempat tu dia ada ketua dia. Tempat tu dia ada kepala dia. Tempat tu dia ada orang yang menjadi rojokan dia. Kalau dinisbahkan kepada masjid, masjid tu ada imam dia. Kita ni satu orang macam mana ilmu agama kita, mengaji kita tinggi mana apa-apa pun, bila kita pergi di masjid hak orang punya, masjid yang ada pentadbiran dia, masjid yang ada imam dia, kita tak boleh menapak di duduk atas sejadah imam, melainkan dapat green light daripada orang yang berkenaan. Ini Islam aja. Ini apa tuan-tuan? Ini respect. Kita jangan ingat kita satu orang yang hafaz Quran, kita pergi masjid mana pun kita boleh jadi imam. Tak boleh. Islam tak benarkan benda tu. Imam masjid tu, walaupun dia tak hafaz Quran, dia berhak menjadi imam di situ. Kecuali dia give way dekat kita. Dia bagi laluan dekat kita. So kita pergi. Ni dia kata yang pertama. Melainkan dia kata dengan izinnya. Maksudnya dengan izin orang di tempat itu. Yang kedua, dia kata, dia tak boleh duduk di atas tempat duduk yang ditentukan bagi dirinya. Rumah tu rumah dia, tuan rumah itu berhak duduk di mana yang dia nak duduk. Tang mana dia nak duduk, dia kena duduk dulu. Priority untuk dia. Kita duduk di tempat yang dia tak duduk. Ni dia nak beritahu. Melainkan dengan izinnya. Melainkan kita masuk rumah dia, dia suruh kita duduk. Dia tak kira tang mana pun duduklah. Tang mana kita duduk. Dia nak duduk tang mana dia duduk. Dia pergi ambil bangku daripada dapur satu lagi main untuk dia duduk. Tak apa kalau sekiranya dia izinkan kita duduk di mana-mana. Islam ajak kita macam tu. Bermula 2 perkara pengajaran Nabi SAW itu ada di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Ibn Mas'ud anna Rasulullah SAW qala la yu'ammu ar-rajul fi sultanih. Itu hadis dia.
Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada boleh jadi imam sembahyang oleh seorang laki-laki di dalam pemerintahan seorang Islam yang lain. Kita pergi tempat orang, kita tak boleh langkah naik jadi imam. Seperti mana seorang yang ada mempunyai rumah, dia buat contoh. Seperti mana seorang yang ada mempunyai rumah, maka rumahnya itu adalah kawasan pemerintahan dia. Ni yang saya sebut bulan lepas, apa dia? Malaysia ni negeri kita. Negeri kita maksudnya apa? Negeri hak kita, orang Melayu, orang Islam punya. Sorry to say, memang kita punya negeri ni. Dulu pun nama dia apa? Tanah Melayu. Melayu itu dianggap Islam di Malaysia ni. Kita berhak untuk mendapat apa-apa kelebihan di negeri ini. Pasal ini negeri kita. Sama dalam skop yang kecil. Dalam skop yang kecil, rumah kita. Rumah kita, kita berhak untuk mendapat keistimewaan di rumah kita. Maka keutamaan diberikan kepada tuan rumah. Tang mana dia nak duduk, tang mana itu hak dia dulu. Dah dia duduk, tang mana hak lebih hak orang lain. Ini Islam, dia kata. Dan seorang yang mempunyai tanah, maka tanah itu di dalam pemerintahannya. Islam mengiktiraf benda ni. Hak tuan punya harta tu, hak tuan punya rumah, hak tuan punya tanah. Ini kawasan dia. Dan jika seorang itu memerintah negeri, maka negeri itu di dalam pemerintahannya. Ini dia kata. Kemudian apabila datang orang lain ke tempat pemerintahan dia dan mau sembahyang berjemaah bersama dengan tuan rumah itu, nescaya tidak harus orang yang datang menjadi imam, melainkan dengan izin tuan rumah itu. Masjid baik, di rumah kita pun baik. Tetamu mai nak sembahyang jemaah, kita tuan rumah keutamaan menjadi imam. Kecuali kita bagi laluan, baru orang lain boleh naik. Ini Islam ajar. Kerana apabila engkau jadi imam di tempatnya dengan tiada izinnya, dia kata, nescaya adalah kamu itu hukumnya merampas hak orang lain. Hak kita, keutamaan kita. Kalau ada siapa mai dia nak topple kita, dia nak duduk di atas daripada kita, dia nak kontrol kita, dia merampas hak kita. Hak kita yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Baik. Dan membawa kepada fawdah, itu bahasa Arab tu. Fawdah itu fawdah. Fawdah ni apa dia? Jadi kalang kabut lah. Kucar kacir lah. Jadi huru-hara lah. Hak kita, negeri kita, rumah kita, mai satu orang lain nak tunjuk pandai atas kawasan kita, memang jadi fawdah. Memang akan jadi kalang kabut. Mana boleh? Pasal Islam memberi hak kepada kita untuk berkuasa dalam rumah kita, memberi hak kepada kita untuk berkuasa dalam masjid kita, memberi hak kepada kita untuk berkuasa dalam negeri kita. Dia cuma mai orang lain, satu outsider, mai dia nak topple kita. Tak boleh. Melainkan dengan izin dan perkenan kita. Jikalau dia sultan ataupun dia imam masjid yang ditentukan imamnya, maka tidak boleh sesiapa pun mengatasi dia. Dengan kerana itu, dilarang syarak tiada boleh jadi imam sembahyang di tempat orang yang ada pemerintahannya. Kecuali ulama fiqh, dia bagi satu pengecualian. Kalau sekiranya dia tu pemerintah negeri, ataupun sekiranya dia tu pemerintah urusan agama di negeri itu, Datuk Mufti misalnya, kalau nisbah kepada negeri di Malaysia ni, dia Datuk Mufti. Sebagai Datuk Mufti, dia pergi negeri mana pun, dia pergi di masjid mana pun dalam negeri dia, dia berhak menjadi imam. Pasal apa? Pasal dari segi urusan agama, dia orang nombor satu. Dia main masjid mana pun, dia mufti negeri ini. Dia pergi masjid mana pun, dia berhak untuk naik. Walaupun tuan rumah tak suruh naik, dia berhak naik. Pasal apa? Nisbah kepada dia menjaga urusan agama di negeri itu. Ini dia kata. Melainkan dia kata dengan dilarang oleh syarak tiada boleh jadi imam di tempat orang yang ada perintahnya, melainkan dengan izinnya. Bagi orang lain kena tunggu kerilat daripada tuan punya rumah. Sambung hadis, wala yujlas ala takrimati illa biizni. Dan tidak boleh duduk di atas tempat duduk yang ditentukan bagi orang yang di dalam rumah, melainkan dengan izinnya. Tapi rumah orang kita masuk, jangan duduk lagi berdiri. Sampai tuan rumah kata sila-sila duduk.
Dia tunjuk dengan jari dia tang mana, kita duduk dulu. Itu adab yang Islam tu, dia kata. Seperti satu orang yang telah mempersediakan bagi dirinya satu kursi akan jadi tempat duduknya. Dia ada satu tempat yang menjadi tempat duduk dia. Maka itu kena bagi kemuliaan dekat dia. Ataupun dia menyediakan satu tilang ataupun apa lapik duduknya, maka tidaklah boleh sesiapa duduk di atasnya melainkan dengan izinnya. Maka jika duduk satu orang lain dengan tiada izinnya, maka jadilah engkau merampas hak orang itu. Kita tak boleh duduk sama ambil hak orang. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Tajuk baru, bab ma jaa anna ar-rajul ahaqqu bi sadri dabbati. Apa dia? Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menerangkan bahawasanya satu orang laki-laki itu lebih mustahak duduk di depan kenderaannya. Kereta kita yang berhak duduk di depan kita. Sama ada kita nak jadi driver ke ataupun kita nak duduk di sebelah ke, tempat depan tu keutamaannya untuk kita. Dan walaupun dalam kebiasaan kita hari ini duduk belakang tu bos, depan itu supir, belakang bos. No, Islam dia kira apa? Depan tu bos. Islam dia kira hak duduk depan tu bos, depan tu first class. Kan kita silap orang besar-besar hari ni pakai kereta dia duduk belakang kan. Tuan-tuan, beli kereta sampai 500 ribu, beli kereta sampai 1 juta lebih harga kereta lah ni, duduk belakang. Rugilah. Kita beli kereta sedap, kita lah nak rasa feel bawa tu. Kita nak rasa tu macam mana sedapnya pegang steering, duduk bangku nak pulai tu. Kita nak menikmati ni. Kita duk bayar 1 juta lebih, duk bayar 500 ribu sebulan, kita duk bayar harga. Kita nak rasa sedap kereta tu. Beli kereta punya mahal, duduk belakang. Driver tu sedap. Dia lebih sedap lagi apabila kita turun, dia duduk rawak seorang kereta tu, lagi sedap masa tu. Jumpa orang horn pun dengan siku, pom-pom dulu. Sedap tu. Pasal tu yang dia horn dengan siku, sedap. Tuan tu turun di taman datang, dia habis puji makan angin tu, horn, pom-pom. Menunjuk kata sedapnya bawa tu. Rupanya memang dalam tajuk hadis ni, memang dalam tajuk agama ni, dia habaq lagu tu. Dia kata anna rajul ahaqqu bi sadri dabbati. Iaitu apa dia? Dia kata bahawasanya satu laki-laki itu lebih mustahak duduk depan menatang kenderaannya. Kalau dulu menatang yang menjadi kenderaan, kalau hari ini kereta yang menjadi kenderaan. Dia berhak duduk depan. Ketahuilah saudaraku, menunggang binatang itu harus ia berdua atau bertiga. Menurut puasa binatang itu boleh menunggangnya. Dia kata kenderaan kita ni kita boleh naik. Nak naik 2 orang kan, nak naik 3 orang kan, nak naik sampai 10 orang. Macam iklan apa tu dalam TV tu, kereta mini haduk mi semua tu naik sampai berapa orang kan. Islam bagi ke buat kerja lagu tu? Ni dia nak minta. Islam bagi ke buat kerja macam tu? Kuda tu dia mampu bawa dekat 3 orang, dekat 4 orang, piragas naik sampai 7 orang. Ketang lutut kuda tu. Ketang tu, satu ketang nak telurung 7 orang tu, yang kedua dia ketang nak tendang kita. Buta perut, tak ada akal. Dia kata nak kena bawa sampai 7 orang, dia ketang lutut tu boleh nak tendang kita kan. Maka apabila menunggang binatang itu beramai-ramai, maka tuan binatang itu lebih mustahak duduk di depan. Dia kata dalam kes binatang ni naik lebih pada seorang, 2 atau 3 orang, tuan punya kenderaan itu dia berhak duduk depan tadi. Dan orang yang menumpang duduk di sebelah belakang, melainkan apabila dibenarkan oleh tuan itu, akan seseorang yang menumpang itu duduk di depan. Dia punya peraturan dalam Islam macam tu. Kenderaan, tuan punya kenderaan duduk depan. Orang yang jadi penumpang, passenger di belakang. Kecuali kalau dia nak duduk belakang, dia suruh orang duduk depan, baru boleh. Dengan kebenaran daripada tuan punya kenderaan, maka bolehlah orang yang menumpang itu duduk di hadapan. Bermula dalil menunjukkan demikian itu adalah hadis At-Tirmizi. Kata dia, an Abi Buraidah yaqul, bainama an-nabi sallallahu alaihi wasallam yamshi idh jaa rajul wa ma'ahu himar. Faqala ya Rasulullah irkab wa ta'akhkhar ar-rajul.
Diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi SAW, nama dia Abi Buraidah radhiyallahu anhu. Kata dia, di dalam antara Nabi SAW duduk berjalan kaki, tiba-tiba mai satu orang laki-laki sertanya seekor kaldai. Maka berkata dia kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mai menunggang kaldai ini sama dengan saya supaya dapat istirahat kepada tuan hamba." Nabi duduk berjalan, dia dengan kaldai mai. Dia tengok Nabi berjalan, dia semawa Nabi, dia offer Nabi naik dengan dia. Dia kata, "Ya Rasulullah, mai naik dengan saya. Saya duduk berjalan ni, naik duduk belakang." Tak apa. Naik, kita naik kenderaan ni sama-sama. Maka mundur laki-laki itu ke sebelah ekor binatang itu. Dia semawa Nabi naik, keldai dia ghostan di belakang, bagi Nabi duduk di depan. Maksudnya apa? Dia bagi penghormatan, dia bagi respect kepada Nabi. Dia nak suruh Nabi duduk di sebelah depan, supaya naik Nabi SAW menunggang di sebelah hadapan. Apabila dilihat Nabi SAW perbuatan itu, maka Nabi bersabda, faqala Rasulullah SAW, "La anta ahaqqu bi sadri dabbatik illa an taj'alahu li." Qala ja'altuhu lak. Qala farakibah. Maka sabda Nabi SAW, "Bermula engkau lebih mustahak duduk di sebelah hadapan binatang kamu ini waktu menunggangnya." Nabi kata kat dia, "Ni pasal apa hang ghostan ke belakang nak suruh Nabi duduk depan?" Nabi kata, "Ini kenderaan hang punya, ini kaldai hang punya. Hang patut duduk depan, aku yang tumpang duduk belakang." Nabi kata dekat dia macam tu, melainkan bahawa engkau jadikan dia bagiku. Nabi kata melainkan hang memang nak suruh aku duduk depan, bahawa aku boleh duduk depan. Tapi sepatutnya tempat depan tu hang punya. Nabi kata begitu. Maka tiadalah apa aku tunggang akan dia di sebelah hadapan. Nabi kata, kalau hang dah bagi aku duduk depan, okey, baru aku boleh duduk depan. Kalau tidak, tempat di depan itu hang lebih layak duduk. Nabi kata macam tu. Maka dengan sebab izinmu itu, aku boleh duduk di depan. Bila didengar oleh sabda Nabi SAW, lalu kata laki-laki itu, "Hamba jadikan akan tuan hamba di depan." Bila dah Nabi kata begitu, dia kata, "Memang saya nak tuan duduk di depan, saya duduk di belakang." Respect dia, hormat dia kepada Nabi SAW. Kata Abi Buraidah, maka menungganglah Nabi SAW hal keadaan Nabi duduk di depan. Nabi dia macam tu. Dia tanya dulu, dia bagi clear dulu tentang benda ni. Dah memang clear, kalau nak dia duduk depan, baru Nabi naik duduk di depan. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib daripada ini wajah. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Sa'ad bin Ubadah. Baik, bab ma ja'a fi rukhsah fi ittikhadil anma. Ni dia main satu tajuk lain pula. Apa dia? Bab yang datang pada menyatakan hadis membicarakan tentang menggunakan kapet permaidani. Boleh tak boleh ni kita duk pakai kapet di rumah, di masjid, di apa ni, kapet ni al-anma, Arab panggil al-anma. Al-anma maksudnya kapet. Boleh tak boleh pakai kapet? Kacau tuan-tuan. Baca kata tak boleh, nak gulung kita malam ni. Kan? Baik, dia kata apa? Ketahuilah saudaraku, permaidani ataupun kapet itu adalah sejenis hamparan yang dibuat hampang agar dia oleh orang kaya-kaya dan orang berharta. Dia nama yang tu. Kapet ni dia kata sebagai satu tanda kekayaan. Tuan-tuan kalau pergi di Mekah, di Madinah, di Saudi lah. Oh, mereka kalau kaya, mereka kapet ni kita pijak hilang, tak apa lagi. Hilang kaki tu hilang. Tinggal buku lagi ya. Terbaiknya kapet mereka ni. Dia pergi rumah satu orang Malaysia. Tapi dia ni sedang-sedang cerdik-cerdik Mekah. Lah ada lagi. Nama dia Haji Abdul Rahman Kelantan. Haji Abdul Rahman Kelantan. Bini orang Kelantan, dia orang Kelantan. Tapi anak-anak orang Saudi. Tak tahu cakap Melayu langsung. Anak-anak semua tak tahu cakap Melayu, dia dah jadi Arab lah. Dah pencen dah, dia duduk dekat satu kampung sebelah Masjidil Haram tu, dia pergi kampung Misbalah. Rumah 5 tingkat. Rumah bukan bajet hotel dia. Rumah dia 5 tingkat. Dia duduk satu floor, tingkat 4 dia duduk.
Di tingkat 4 tu saja berapa bilik duduk dalam tu. Tingkat lain ni dia bagi anak-anak duduk seorang satu floor. Satu floor reserve. Kalau ada tetamu-tetamu dia main daripada Malaysia, dia bagi duduk satu floor. Nak naik pergi tingkat rumah dia, tingkat 4 tu naik lift. Buka pintu lift tu, tengok kapet kita tak gamak nak pijak. Punya cantik. Pijak. Allah, dia punya lembut tenggelam dah. Kapet wall to wall ni. Kapet tu tempah khas daripada Kelang. Custom made. Mai sukat berapa, keluar satu. Tengok ni barang dalam rumah ni semua barang bukan barang buatan negeri Arab, bukan buatan Malaysia, bukan buatan Mak Mandin, bukan pembuat. Saya tanya ni barang-barang dia kata kullu Ameriki. Semua Amerika punya barang. Kullu Ameriki. Tu orang kaya. Dulu kerja registeran pendaftar masjid seluruh Saudi. Ni orang Melayu ni, orang Malaysia ni, asal orang Kelantan. Pendaftar masjid seluruh Malaysia. Pencen. Saya tanya dia, tak ada ingat kan nak balik Malaysia, kata. Dia kata tak lah, duduk sini lah, dia kata. Pencen tajam-tajam sembang, sebentar nak tunggu nasi mandi dia keluar tu. Dan dia jemput pergi makan. Pencen berapa? Dia kata, cincin dia kata setengah daripada gaji dulu lah. Oh, gaji dulu berapa? Ya. Ada yang kata tak banyak lah, boleh lah 50 ribu rial. Gaji dulu 50 ribu rial, cincin setengah tu 25 ribu. Nak balik ke apa? Duduk sana. Orang kaya. Dulu di antara ukuran kekayaan dulu, kalau rumah pakai kapet itu orang kaya. Tapi sejak Pakistan dok main jual kapet ni, dia tak jadi orang kaya pakai dah, semua orang pakai lah ni. Kan? Jadi tajuk lah kita baca ni, tajuk dulu zaman Nabi dulu. Orang mana kalau jumpa kapet ni kira Raja Kisra, Raja Kaisar, kira Rom, Parsi, pembesar, pemerintah, orang kaya, Rom, Parsi ada. Nabi dan para sahabat Nabi tikar buat daripada daun tamar. Tu saja. Jadi kalau zaman tu dapat kapet keping, kaya. Jadi bila kita baca tajuk ni, kita kena faham keadaan masa tu. Macam zaman kita di Malaysia dulu lah. Kita di Malaysia dulu. Tahun 1979 baru main TV Color. 1979 baru main TV Color. Kalau saya duduk di Tasik Gelugong tu, rumah siapa mula beli TV Color satu kampung tau. Tengok atas bumbung rumah dia buh area TV Color dulu TV hitam putih, area selepah tu je. Bila main TV Color, dia ada lepas tu dia ada lagi dua dia atas tu. Area tu pun color. Bukan TV tu saja color. Area tu pun color. Kita ni duk lalu tengok area ada atas bumbung rumah dia. Oh, dia ni pakai TV Color. Satu Tasik Gelugong, dia ni seorang aja. Pasal apa? Pasal dia menjaga lori. Dia ada lori, lori padi dengan satu lori barang saya 10 ni. Dia orang yang mula beli TV Color. Duk lalu ni, duk kayu basikal, tengok area TV Color tu pun timing tak kira dah macam mana ni TV Color ni. Masa tu, masalah hak asnaf duk pergi ambil zakat di PUZ ni pun rumah 3 biji TV Color tu ada. Lah ni, jadi kita kena faham keadaan masa tu. Kan, keadaan masa tu. Kalau di kampung saya Tasik Gelugong dulu, tempat yang ada telefon ni 3 aja di Tasik Gelugong tahun 70. 3 aja. Satu balai polis. Yang kedua satu Cina sebarang jalan balai polis tu depa panggil Cina Hotiang. Dan lagi satu pondok telefon, pondok batu tu. Telefon tu kalau ambil kata orang pun memang arwah. Telefon zaman tu pulah tu. 3 ni je telefon ada di Tasik Gelugong masa tu. Lah, dah katalah anak kita darjah 2 pergi sekolah, handphone duduk dalam bukit. Jadi kena faham keadaan masa tu. Bila main hadis ni dia kata cerita tentang pakai kapet ni, pakai kapet, pakai permaidani ini tanda orang kaya. Kita jangan ingatlah zaman tu kalau ada kapet itu orang kaya.
Ini dia nak abang. Ketahuilah saudaraku, permaidaning itu sejenis hamparan yang dibuat hampang akan dia oleh orang kaya dan orang yang ada harta. Kita baca ni dalam konteks zaman tu. Okey. Dan dia kata bersenang-senang dan bersedak-sedak dalam dunia. Tu orang yang pakai kapet tu orang macam tu. Dia kata orang kaya, orang yang senang lenang, orang yang duit jenuh. Itu maksud dia. Maka permaidaning itu harus dipakai akan dia. Jika ada ia daripada kapas ataupun bulu. Tak kira lah permaidaning ini material buat dia tu apa dia. Kapas ke bulu ke apa tak kira. Jadi kapet tu itu orang kaya pakai. Adapun jikalau ada ia daripada sutera, maka itu haram. Itu clear. Kalau kapet tu buat daripada sutera, tak boleh pakai. Dan memakainya itu sama ada dibuat hamparan tempat duduk-duduk ataupun dibuat tabir, tirai dan juga penutup sepuduk bagi unta dan sebagainya. Keduk tu maksudnya unta, atas belakang unta tu dia ada satu rumah kecil. Selalu orang perempuan yang tidur dalam tu. Ketika musafir zaman Nabi dulu, dia bubuh tirai tu. Kalau tirai tu dibuat daripada sutera pun tak boleh. Jikalau daripada kapas ataupun bulu, maka harus ia. Dan jika daripada sutera, maka haram ia. Bermula dalilnya adalah hadis At-Tirmizi. Kata dia an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal lakum anmaq? Qultu wa anna takunu lana anmaq. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah bagi kamu hamparan? Nabi satu hari tanya sahabat ni. Di antaranya apa dia? Jabir bin Abdullah. Nabi tanya dia satu soalan. Nabi kata hal lakum anmaq? Nabi kata hampa di rumah hampa ada kapet ke? Nabi tanya. Maka kata Jabir, dia kata, di mana ada bagi kami hamparan ya Rasulullah? Dari mana kami boleh dapat pakaian raja-raja dan orang-orang besar itu? Jabir ni bila Nabi tanya, Nabi kata di rumah hampa ada ke kapet? Dia kata apa tanya macam tu? Dia kata mana nak pergi cari kapet? Dia kata kami ni siapa? Raja bolehlah pakai kapet. Macam orang tanya kita, dia tanya ustaz macam mana kita posir di rumah? Posir mai kok mana? Kata soalan tu tak kena dengan kita. Zaman tu Nabi tanya, di rumah hampa ada kapet ke? Oh, kapet mai mana? Kapet tu istana raja aja ada kapet. Rumah orang biasa tak ada kapet ni. Tapi Nabi tanya soalan tu. Sambung hadis tu, qala amma innaha satakunu lakum anmaq. Tiba-tiba Nabi kata macam tu. Bila didengar Nabi SAW jawapan Jabir itu, maka kata Nabi SAW, bukankah sesungguhnya lagi akan ada bagi sekalian kamu hamparan itu, yakni memakainya dan menggunakannya apabila menang sekalian kamu berperang dengan kafir, mengambil akan segala negeri yang besar-besar dan dapat bawa banyak harta rampasan dan kemewahan dunia dengan jizyah dan sebagainya. Itu dia Nabi kata. Nabi kata apa? Betul, hari ini hampa tak ada kapet. Nabi kata tapi satu hari hampa akan pakai kapet. Nabi ini satu pemimpin, satu Nabi yang berwawasan. Dia bercakap, dia tak cakap benda zaman ni, dia bercakap benda future. Nabi kata dah ni, hampa di rumah siapa ada kapet? Dia kata mana nak cari kapet, kita ni orang biasa aja, rumah raja ada lah. Nabi kata satu hari yang pergi pakai kapet. Wawasan. Nabi kata satu hari hampa pergi pakai kapet. Jabir bin Abdullah bila dengar macam tu, dia kata biar betul ni, bolehkah kita satu hari pakai kapet? Betul kan satu hari kita ni rumah kita ada kapet? Satu benda yang tak pernah teringat dalam kepala mereka. Betul, kita pernah hidup daripada zaman tahun 60. Kita hidup daripada zaman tahun 60, tahun 70 kita duduk mengaji sekolah. Zaman kita pergi sekolah bawa duit sekupang, bawa duit 15 dik. Kita hidup zaman tu. Hak lagi lama ni duk main cerita bawa sekepiang bagi tahu saya sembang lah yang tu cerita ni, cerita pergi sekolah bawa sekupang, bawa 15 dik. Kita tak lupa lagi tu hak kita lalu tu, pergi sekolah bawa sekupang, bawa 15 dik. Tiba-tiba hari ni anak kita pergi sekolah bawa 3 ringgit.
Nampak? Kalau kita ingat zaman kita bawa 15 duit dulu, kalaulah zaman tu kita diberi RM3, tak mengaji lah, tak tahu apa nak jadi kita lah ni. RM3 zaman tu, dia punya nilai RM3 tu besar mana? RM3 zaman hari ni tak ada apa. Satu hari tuan-tuan, kita di Malaysia ni, satu hari itu duit selim tak ada. Dia main duit RM1 lah. Pegang apa pun kurang-kurang RM1. Pegang apa pun kurang-kurang RM2. Macam kita pergi Mekah lah ni, tuan-tuan pernah berpulang duit selim? Tak ada. Kullu syait, dia kata rial lain. Tiap-tiap satu harga RM2 lah. Dia duk main serial RM2, serial RM2. Dia duk main duit kertas lah. Duit selim dia tak jumpa. Itu Malaysia akan jadi lagu tu. Tak ada lah duit selim ni. Kira pegang satu benda sama ada RM1 atau RM2 atau RM4. Dia tak main. Pasal apa tuan-tuan? Pasal ekonomi berkembang, nilai mata wang mengecil. Dia makin duk jadi kecil. Jadi tak ada nilai lagi. Orang dulu kata saya pergi Mekah dulu belanja RM1,500 lah. Oh jangan lah ni RM10,000. Pergi Mekah duk tangkau juga. Kita duk tangkau juga. Tapi nak pergi dulu RM1,000, lah ni RM10,000. Pasal apa? Pasal mata wang kecil. Orang tua dulu cerita saya mula-mula kerja lu gaji RM52. Kita dengar RM52 biar betul. Kita mula kerja gaji RM1,600. Nampak kan? Ini benda yang duk jadi. Benda zaman duk jalan ni ke depan tak tahu apa nak jadi ni tuan-tuan. Daripada tahun 70 nak sampai tahun 2011 baru 40 tahun. Macam ni punya perbezaan duk ada. Tentu boleh bayang daripada tahun 2011 dia nak pergi tahun 2020 esok ni. Macam mana keadaan pada masa tu. Masa tu ustaz yang main mengajar Masjid Jelutong ni main dengan piring terbang. Hari ni kita semua ni kita cakap apa sembang mengajarlah kitab tu dah duduk dia main piring terbang. Tuan-tuan, tahun 2020 dia main dengan piring terbang. Dia main tu pakai parking tu bertindan macam nasi rumah kenduri tu. Dia bertindan. Dia parking dia jadi lagu tu. Turun daripada piring terbang kita ni. Tak tahu dah fikir dah macam mana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apabila Nabi tanya dekat Jabir bin Abdullah, Nabi kata ni rumah siapa ada kapet? Dia dengar apa Nabi dibiduk kapet ni benda yang digunakan oleh raja-raja, Raja Rom, Raja Parsi. Tak mungkin kita ni nak pakai kapet. Tengok-tengok hari ni Pakistan meja kapet kat rumah kita. Nampak tuan-tuan? Zaman sudah berubah jadi macam tu. Nabi SAW dia dengar Jabir kata mana mungkin kami ni nak pakai kapet. Nabi kata innaha satakunu lakum anma. Satakunu sa tu dalam bahasa Arab makna dia saufa. Saufa maksudnya akan. Nabi kata no, satu hari semua hampa akan pakai kapet. Ayat tu yang Abdul Rahman Kelantan pakai kapet. Ya kan? Pasal Nabi dah kata dah satakunu lakum anma. Akan dapat kepada hampa ni satu hari esok kapet penuh di rumah hampa. Nabi kata macam tu. Maka tidak berapa lama kemudian daripada itu Nabi wafat. Dia kata, dan aku pun beristeri. Jabir ni yang dengar Nabi kata hampa esok akan pakai kapet di rumah ni. Dia kata Nabi dah wafat dah. Lepas pada Nabi wafat aku pun dah berumah tangga beristeri dan berlaku seperti mana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ada bagi orang-orang Islam itu hamparan kapet yang dapat daripada rampasan peperangan dengan orang kafir. Dan isteri aku pun ada mendapat akan hamparan ataupun permaidani itu. Dia kata hak Nabi kata ni terjadi. Dia kata satu benda yang dia tak nak sangka tu dia nak dapat tu. Dia tengok di rumah dia ada kapet, bini dia ada ampang di rumah. Sambung hadis tu dia kata qala fa ana aqulu li imraati akhiri anni anmaqak fataqulu alam yaqul an-nabi sallallahu alaihi wasallam innaha satakunu lakum anmaq qala fa ad'uha. Itu hadis dia. Maka kata Jabir, maka aku pun berkata kepada isteri aku, buat pergi jauh daripada aku hamparan kapet ini.
Satu benda yang dia tak nak tengok, satu orang main bagi kat dia, nak hantar dalam rumah dia. Dia kata dekat bini dia ni, ambil please. Dia kata, aku tak reti ni nak pakai kapet ni. Ini kehidupan orang kaya-kaya, orang mewah-mewah aja pakai ni. Jabir kata dekat bini dia, ambil pergi buang kapet ni, aku tak mau. Maka jawab isterinya, bukankah Nabi SAW ada bersabda dulu bahawasanya lagi akan ada bagi sekalian kamu hamparan di rumah kamu. Bini dia pun duduk main masjid mengaji juga. Bini dia kata kat dia, abang, takkan salah kot kita nak pakai kapet dalam rumah. Tak ingatkan Nabi kata dulu? Nabi kata, satu hari hampa akan pakai kapet dalam rumah. Lupakah abang Nabi ada sebut benda tu? Apabila aku dengar akan kata isteriku yang demikian itu, maka aku pun membiarkan dia memakainya. Dia bila bini dia kata lagu tu, baru dia recall balik. Dia teringat balik, oh betul, Nabi sebut dulu. Sebut kat dia pula tu. Nabi kata apa? Satu hari hampa akan pakai kapet. Betul apa yang Nabi kata, dan aku turut akan cakap isteriku itu. Kata Imam At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Tengok ni yang kata Nabi ni bab kecil lah. Bab pakai kapet ni kecil. Banyak lagi benda hak Nabi sebut, tunggu masa nak jadi. Ni cerita kata itu mai Dajjal nak turun mai, ni cerita Ya'juj Ma'juj nak mai. Lepas tu cerita kata Nabi Isa nak turun mai. Cerita kata Nabi Isa bila turun mai, dia turun di satu masjid dekat dengan Damsyik. Bila dia sampai di sana tepat pada waktu subuh. Nabi abang semua benda ni, Nabi abang. Dalam riwayat hadis yang sahihah. Dia sampai di situ, orang tengah nak sembahyang subuh. Imam kaum yang ada pada masa tu tengok dia kenal Nabi Isa. Pasal apa? Pasal sifat Nabi Isa. Nabi Muhammad dah cerita dalam hadis dia. Bila dia tengok dia kenal. Dia pelawar Nabi Isa. Terus naik menjadi imam sembahyang subuh pada pagi itu. Nabi Isa kata, dah, ini kemuliaan hamba. Nabi Isa kata. Maka Nabi Isa menjadi makmum sembahyang kepada jemaah yang sembahyang di masjid itu. Semua sabit daripada hadis-hadis yang sahih. Betul tak betul? Panjang umur kita tunggu tengok. Soal hampa hari ni tak ada kapet, Nabi kata esok hampa nak pakai kapet, itu soal kecil. Soal akhir zaman ni, syarat-syarat yang kata nak jadi akhir zaman ni, ini soal besar. Ini juga termasuk di dalam benda hak Nabi sebut dah, tapi tak jadi lagi. Bermaknanya akan jadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk baru, dia kata bab fi rukub salasah ala dabbah. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menerangkan naik 3 orang atas ekor binatang. Boleh tak boleh? Tentu pernah dengar cerita Luqman Al-Hakim, cerita popular. Luqman Al-Hakim, dia dengan anak dia dengan keldai ekor. Bila dia ada keldai ekor, dia dengan anak dia 2 orang. Siapa nak naik? Siapa nak tuntun? Kedua-dua nak naik ke? Macam mana ke? Luqman naik dulu, suruh anak dia tuntun. Lalu kawasan tu, buat duk sembang tepi jalan ni, dia kata orang tua buta apa pun. Yang dia tu, tua dia naik, yang anak budak kecil dia suruh tuntun. Dengar kat dia. Tak apalah, dia kata, suruh anak naik, dia tuntun pula. Mai pula satu puak pula kata budak la ilaha illallah. Dia kata yang tua bangsa tu duduk berjalan, yang hak muda cergas duduk atas. Tak kena juga. Dia kata kat anak dia, mai kita naik dua-dua. Naik dua-dua, lalu satu orang pula, lalu satu kumpulan pula. Dia kata, ya Allah, hak tua pun tak boleh ikut, hak muda pun tak tahu nak menatang tu kena betang mana. Dia pakai ragas naik dua-dua orang sekali. Weh, dia kata turun. Dua-dua tuntun saja keldai tu. Mai satu puak pula. Mereka kata Allah bagi kemudahan kenderaan, tak naik duduk tuntun tu. Tak kena semua. Cerita tu betul tak betul tak tahu. Tapi satu cerita tu ada. Bukan hadis. Satu cerita. Yang bila kita ingat balik, betul. Memang masyarakat macam tu. Masyarakat ni tuan-tuan buat apa? Tak betul. Tuan-tuan, kita tuan naik anak tuntun pun tak kena, anak naik kita tuntun pun tak kena, ragas naik dua-dua pun tak kena, turun duk tuntun dua-dua pun tak kena. Nak buat pun mana ni? Tuan-tuan buat apa pun dalam masyarakat ni, tuan-tuan tak boleh mengharapkan 100% orang setuju dengan tuan-tuan. Tak akan dapat keadaan tu.
Satu ustaz main masjid mengajar. Satu ustaz dia ada satu cara dia mengajar. Cara dia tu 100 orang suka, ada 20 orang tak suka. Apa main mengajar apa suara duk contoh terang aku tak boleh dengar. Dia tak suka. Main satu ustaz cakap sampai tak angkat muka. Bab ma jaa fi rukubi thalathatin 'ala ad-dabbah. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menerangkan menunggang 3 orang di atas seekor binatang. Dia nak abang kata seekor binatang naik 3 orang. Pun ada orang tak suka aja. Dia kata kalau nak main lagu tu tak sama main langsung. Dia kata apa benda tak kena juga. Surah terang pun tak kena. Main tu buat baca lagu tu pun tak kena. Tak lagu mana yang kena. Lagu mana pun tak kena. Lah ni masing-masing cara masing-masing buat. Siapa nak dengar main, siapa tak mau sudah. Macam tu aja. Kita nak mengharapkan satu keadaan di mana dia ni buat semua orang suka. Tak ada. Manusia paling baik di atas muka bumi ni Nabi Muhammad SAW. Ada orang tak suka kita? Nabi Muhammad ni bukan contoh bandingan dengan kita hari ini. Dia manusia terbaik yang Allah jadikan di atas muka bumi ini. Apa ramai tak suka kita? So kita jangan tunggu keadaan di mana nak tunggu semua orang suka kat kita. Tak akan dapat keadaan itu. Mustahil akan dapat keadaan itu. Baik. Dia kata ketahuilah harus kita menunggang apa binatang tunggangan bertiga ataupun lebih. Apabila kuasa binatang itu menanggungnya. Itu syarat dia. Syarat dia bukan 2 orang, bukan 3 orang. Tapi syarat dia tengok binatang tu apa, kemampuan dia dekat mana. Kemampuan dia dekat mana. Kalau kita naik kereta mini, kita naik kereta kancil, maksimum 5 orang lah. Tapi cantik 4 orang sudah. Dia jam masuk sampai 7, memang nak jadi pasal. Wa imma tayar pergi dulu daripada kereta, wa imma macam-macam boleh jadi. Pasal apa? Pasal kita sudah buat naya kancil tu. Kita penaya dia. Kalau dia ada satu mulut boleh bercakap, jahanam kita ada cerita tu. Kalau kita rasa macam kita ni jenis nak bawa ramai, kita tangkap bahan mini tu je. Naiklah 15 orang, 20 orang naik jalan ni, satu poster jalan selamat. Kan? Maksudnya bilangan berapa orang untuk nak naik satu-satu kenderaan dilihat kepada kenderaan itu sendiri. Keupayaan dia, kemampuan dia macam mana. Adapun jikalau binatang itu tidak kuasa untuk nak menanggungnya, maka kurang daripada 3 orang itu pun tiada harus. Kalau satu kaldai dengan kurui kering, dengan kaldai batuk kering, jangan kata nak naik 3 orang. Naik seorang pun dia penat ni, tak tahu nak abang. Dia pergi 5 tapak lagu batuk, lagu penat. Pergi 5 tapak lagu batuk, lagu penat. Jangan kata 3. Seorang pun tak usah naik lah. Dia ni mau bagi rehat, dia rumah begitu saja. Tapi kalau dia nampak kemai, nampak steady, naik 2 boleh, naik 3 boleh. Naik setakat mana yang kita tak buat naya ke kenderaan itu. Dia kata. Maka bermula dalil yang menunjukkan atas harus bertiga menunggang binatang itu adalah hadis At-Tirmizi. Kata dia an Salamah qad. Salamah ni laki-laki. Kita kalau masyarakat kita kalau kata nama Salamah pun buatlah. No, orang Arab dia Salamah ni laki-laki. Dia kata an Salamah radhiyallahu anhu qala laqad quttu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal Hasan wal Husain ala baghlatihi asy-syahban حتى أدخلته حجرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا قدامه وهذا خلفه. Itu hadis dia. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Salamah radhiyallahu anhu. Kata dia, demi sesungguhnya telah aku pimpin akan tunggangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cucunya Hasan dan Husain di atas binatang bagalnya yang kelabu. Nabi kebiasaan dia, kalau dia musafir, keluar daripada Madinah, bila dia balik, sebelum Nabi masuk border Madinah tu, orang Madinah keluar pergi tunggu. Kebiasaan Nabi macam tu. Kalau Nabi musafir, dia balik, sebelum dia enter dekat border Madinah ni, orang Madinah ni keluar pergi tunggu ni.
sambut Nabi. Macam mana Nabi hijrah mai daripada Mekah ke Madinah, semua duk ada dekat border tu. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' ni. Duk sambut Nabi tu sehinggalah Nabi dah duduk dah di Madinah. Kalau Nabi musafir, Nabi balik, dia pergi tunggu di border Madinah tu. Sayang mereka ni dekat Nabi macam tu. Bila Nabi sampai balik tu, Nabi tengoklah kalau ada cucu dia ke apa ke Mai Hasan Husin duk tunggu sekali, Nabi dicempung mereka, buah atas kenderaan Nabi naik tu balik sekali masuk ke Madinah ni. Ni hadis kata sehinggalah aku masukkan dia ke bilik dia, iaitu ke bilik Nabi SAW. Jarir bin Abdullah ni dia kata begitu. Aku biasa macam tu. Kalau Nabi balik, aku pergi sambut dia, aku tuntun kenderaan Nabi naik ni. Tuntun sampai depan pintu rumah Nabi. Sampai Nabi turun, Nabi masuk dalam rumah. Baru aku balik rumah aku. Respect dia dekat Nabi macam tu. Dia kata dan ini di hadapannya dan ini di belakangnya. Dia kata ni apa ni? Dia kata dan demi sesungguhnya telah aku pimpin akan tunggangan Nabi SAW yang dinaiki oleh cucunya Hasan dan cucunya Husain di atas binatang baralnya yang kelabu itu, sehinggalah aku bawa masukkan dia sampailah ke bilik Nabi SAW. Dan dia kata yang ni duduk di depan, yang ni duduk di belakang, yang ni tak kala Nabi kita balik daripada musafir. Maka banyaklah orang pergi menyambut Nabi di luar negeri sana, daripada orang-orang besar dan budak-budak dan sebagainya. Dalam budak-budak yang banyak tu ada cucu Nabi SAW, iaitu Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Bila dilihat Nabi SAW akan cucunya ada dia dalam ramai-ramai budak-budak itu, sukacitalah hatinya. Nabi ni dia orang macam tu. Dan kita pernah baca hadis Nabi duk khutbah. Tengah duk khutbah nunu, cucu jatuh di luar masjid tu. Jatuh, duk main, jatuh. Nabi turun daripada membar tu, dia angkat cucu. Balik main sambung khutbah balik. Nabi ni, dia satu manusia yang penyayang dia macam tu. Malam kita baca hadis di Pari Buntang semalam. Hadis cerita tentang Perang Badar. Lepas tamat Perang Badar, musuh yang ditawan ni, yang menjadi tawanan Perang Badar ni, ditawarkan kepada adik-beradik mereka yang ada di Mekah tu, siapa yang nak bebaskan adik-beradik mereka yang kena tawan ni, boleh main dengan satu tebusan duit. Bayar, ambil orang tua balik. Hak mana yang duit tak ada nak bayar, tapi dia ada ilmu, mereka ni digunakan untuk nak ajak anak-anak orang Islam di Madinah untuk satu tempoh masa. Okey, lepas bagi balik. Ni tawanan Perang Badar. Semalam hadis yang kita baca ada cerita apa? Salah seorang daripada tawanan Perang Badar tu menantu Nabi. Nama dia Abul As Ar-Rabi'. Abul As Ar-Rabi', dia adalah suami kepada anak Nabi yang bernama Zainab. Mereka ni menikah sebelum Nabi jadi Nabi. Kan Nabi menikah dengan Khadijah, umur Nabi baru 25. Nabi jadi Nabi umur 40. Sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi, sebelum tu dah diberi anak dia Zainab ni menikah dengan lelaki-lelaki ni yang bernama Abul As bin Ar-Rabi'. Bila Nabi dilantik oleh Allah menjadi Nabi, Zainab ikut bapa dia masuk Islam. Menantu Abul As Ar-Rabi' tak mau Islam. Ini cerita. Sebelum turun ayat kata kalau sekiranya berbeza agama, nikah pasal. Sebelum turun ayat tu. Bila Nabi hijrah ke Madinah, Zainab tak ikut Nabi. Walaupun dia masuk Islam, dia masih duduk dengan suami dia Abul As yang tak Islam ni di Mekah. Bila jadi Perang Badar, Abul As duduk dalam kumpulan musuh, mai lawan dengan Islam, lawan dengan Nabi di Perang Badar. Dan dia kena tawan. Bila di offer, ditawarkan kepada adik-beradik tawanan ni, buat main boleh tebuih ambil orang balik. Zainab ni nak tebuih suami dia. Nak tebuih duit tak ada. Yang ada satu qila'ah, dia kata satu kalung pemberian Khadijah mak dia. Masa dia menikah dulu, Khadijah bagi kalung tu hadiah dekat dia. Kalung tu dia kirim dekat orang nak tebuih Abul As ni. Bila kalung tu sampai Nabi tengok kalung tu, tengok pap, kata Nabi sudah ingat dekat Khadijah isteri dia. Pasal itu kalung Khadijah. Hadis kita baca semalam.
Kan Nabi dengan Khadijah ni cerita ni tak tahu. Tapi Nabi dengan Khadijah ni satu pengalaman, satu kenangan yang Nabi tak boleh lupa sampai mati. Jasa Khadijah dekat dia. Tengok kalung tu nak digunakan untuk tebus menantu dia. Dia bukan masalah menantu tu, masalah kalung tu. Mengingatkan dia kepada Khadijah dan mengingatkan dia kepada anak dia Zainab yang ada di Mekah. Dan Nabi tengok kalung tu. Nabi pergi dekat orang yang tawan menantu dia ni. Nabi kata dekat dia. Nabi kata, kalau sekiranya kamu rasa kamu patut bebaskan Abul As dan kembalikan kalung ini kepada anak aku demi anak aku Zainab, faf'alu. Nabi kata, hampa buatlah. Nabi tak paksa, Nabi tak misuse kuasa yang ada kat dia. Dia boleh terus pergi bagi arahan lepas. No, Nabi pergi minta dekat kawan yang tawan menantu dia ni. Nabi kata, do me a favor. Kalau dalam bahasa orang putih, hang buat favor dekat aku sikit. Kalaulah sekiranya demi hang ingat anak aku Zainab ni suami dia, bebaskan suami dia, dan kalung tu pun tak ambil, bagi balik dekat anak aku. Ini kalung mak dia, bagi kat dia dulu. Tapi terpulang dekat hang nak buat, hang tak mau buat, itu keputusan hang. Sahabat Nabi ni, Nabi sebut macam tu. Dia kata apa? Na'am ya Rasulullah. Beres, bebas Abul As. Nabi panggil Abul As, Nabi kata kat dia satu, kamu dibebaskan tanpa bayar tebusan apa, dan kalung ni kamu bagi balik dekat anak aku Zainab. Cuma Nabi kata, aku minta dekat kamu satu, hantar anak aku mai dekat aku. Hantar Zainab mai dekat aku balik. Aku bapa dia. Abul As kata okey. Nabi kirim Zaid bin Harithah untuk pergi ambil Zainab, bawa balik mai dekat Nabi. 6 tahun Zainab balik mai duduk dengan bapa dia. Barulah Abul As Ar-Rabi' masuk Islam. Bila dia masuk Islam, Nabi bagi dia menikah balik 2 orang. Nabi kenangan dia dengan isteri dia, first wife dia. Dan hadis yang kedua kita baca di Pari Buntang semalam, apa dia? Aisyah ni macam satu protes. Pasal apa? Dia kata Nabi ini, dia kata tak habis-habis, dia kata duk puji Khadijah ni. Sedangkan Nabi bukan tak tahu. Dia kata saya satu orang isteri yang cemburu dengan benda ni. Tapi Nabi still duk puji Khadijah ni. Satu hari dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, apalah Khadijah ni? Dia kata, dia ni ajuz. Dia satu orang perempuan tua daripada kalangan orang-orang perempuan tua Quraisy. Dia kata, yang hendak ingat sangat kat dia pasal apa? Sedangkan Allah sudah gantikan dekat hang dengan satu isteri. Aku ni, dia kata, bibir mulut aku merah. Dia kata, hadis malam. Hamra syidqain. Dia kata, ni bibir mulut merah ni Tuhan bagi kang. Apa yang duk diingat hak tua ni? Apa kata Aisyah? Dia kata, habis-habis aku kata lagu tu. Fataghayyara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berubah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marah pasti Aisyah kata lagu tu dekat Khadijah. Bila kita baca hadis-hadis macam ni, kita tahu Nabi ni dia satu family man. Dia satu orang suami, satu orang bapa, satu orang tuan yang bertanggungjawab kepada semua keluarga dia. Ni Nabi ni, hak kita nak ambil buat contoh. Hak ni kita nak ambil nak buat contoh. Kita nak jadi macam Nabi, bertanggungjawab dekat isteri, bertanggungjawab dekat keluarga, ada dekat cucu, dekat anak, dekat Nabi bertanggungjawab. Macam tu anak-anak Nabi dengan Nabi ni dia habis hati. Apabila mati Fatimah binti Asad, isteri kepada Abu Talib, mak kepada Sayyidina Ali. Bila mati Fatimah binti Asad, sebelum mayat buh dalam liang, Nabi masuk pergi tidur dalam liang tu sekujur. Nabi naik. Sahabat kata, pasal apa ni ya Rasulullah? Nabi kata, mudah-mudahan Allah ringankan azab himpit kubur kepada Fatimah binti Asad. Berkat Nabi turun begitu. Bila Nabi kata lagu tu, Fatimah anak Nabi ni, dia tengok tu, dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, wahai ayahku, dia kata, aku berharap supaya aku mati dulu daripada ayah, supaya sebelum mayat aku masuk, ayah boleh buat macam ni ke kubur aku. Benda-benda macam ni bila kita baca, tuan-tuan, dia main satu karan ni, main ke hati kita ni. Macam mana sahabat dan keluarga-keluarga Nabi ni sayang ke Nabi ni, macam mana kita ni nak kena bagi main sayang tu dekat Nabi.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ni dia cerita apa? Nabi balik dari musafir, bila dilihat Nabi cucunya ada sama-sama di kalangan banyak budak-budak tu, sukacita hati. Seronok ni bila tengok cucu duk tunggu sambut ni. Saya dah tahu saya tak ada cucu lagi. Tapi kawan ada cucu ni kan, kadang-kadang duk hantar SMS mail daripada tulis dalam Facebook lah apa kan. Apa kata hampa itu tunggu. Dia kata hampa tunggu, hampa ada cucu tu, hampa beritahu. Dia kata macam mana syoknya cucu ni, lebih syok daripada anak ni. Saya tak tahu lah, kita tak tahu, kita tak ada lagi experience tu. Dan cucu ni, saya katakan cucu ni dengan Tok Wan ni habis. Habis. Dia nak cuci, ni lah cucu punya kerja. Dia nak cuci Tok Wan dia. Ya, baik. Dia kata, dan kedua cucu itu apabila melihat pula Tok Wan dia, maka lebih suka lagi rupanya dengan lompat dan sebagai adat budak-budak. Ni Hasan Husin ni pun tengok Tok Wan balik, tengok Nabi balik punya seronok ni, tak tahu nak anak melompat. Maka Nabi SAW pun menaikkan cucunya sama-sama di atas kenaikannya, didudukkan seorang di depan dan seorang di belakang. Dia kata baralnya dipimpin oleh satu sahabat yang bernama Salamah. Nabi ambil cucu berdepan seorang, berbelakang seorang. Ada seorang lagi nama Salamah tuntun baral Nabi ni balik. Masuklah ke dalam negeri sampai masuk ke rumah Nabi SAW. Maka hal perbuatan Nabi SAW demikian itu, di atas kenaikan yang bertiga, menunggang kenaikan itu menunjukkan harus beramai-ramai menunggang satu binatang itu. Nak abang yang tu, nak abang kata baral ni kalau dia kecil pun Nabi muat 3 orang. Muat, orang Penang kata muat ni daripada perkataan muat kan. Orang Penang ni bak nak bagi ringkas ni, bagi kat mereka muat ni dia kata. Nabi muat 3 orang. Nabi seorang dengan hak kecil-kecil ni 2. Hasan seorang, Husin seorang. Naik 3 orang di atas satu kenderaan. Nabi pernah buat benda tu. Apabila kuasa binatang itu menanggungnya, Nabi ambil kira binatang ni boleh tahan satu dewasa dengan 2 budak-budak, dia boleh tahan, maka boleh. Nabi tak muat Abu Bakar dengan Umar naik dengan dia. Kalau Nabi duduk seorang, Abu Bakar depan, Abu Umar belakang, terpelengok kaki baral ni, hari kau kan. Nah, Nabi dia pakai, dia tak buat sebarangan, dia ambil kira semua benda. Dan kata Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih, lagi gharib daripada ini wajar. Dan katanya lagi, daripada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, lepas ni insya-Allah kita masuk bab fi nadril mufaja'ah. Ini satu tajuk yang menarik. Yang ni insya-Allah panjang umur, Allah bagi kelapangan kesihatan dekat kita lepas raya. Dan di puasa bulan depan Ramadan, sama insya-Allah 1 Ogos sama 1 Ramadan. Lepas itu bulan September kira puasa sebulan, raya sebulan. Dia kira macam tu. InsyaAllah nak jumpa tak jumpa Oktober. Panjang umur, Allah bagi kesihatan, kita jumpa Oktober insya-Allah. Jadi Oktober kita akan tengok tajuk si Nazril Mufaja'ah. Maksud dia apa dia? Cerita orang lelaki-lelaki tengok perempuan. Dan tengok ni dia kata secara mufaja'ah. Mufaja'ah ni maksudnya apa? Tertengok. Itu dibenarkan. Tertengok. Jadi kalau dah tengok, lagu duk pacar, lagu duk tengok itu tak boleh. Lelaki-lelaki dengan perempuan ni dia lagu tu. Dia dimai. Apa disiplin yang agama bagi tahu dalam hal hubungan laki-laki perempuan ni? Apa disiplin dia? Cara mana yang kita ni boleh tengok orang perempuan ni, cara mana? Kan? So, dia kata dalam hadis ni nak mai fi nazril mufaja'ah, maksudnya tertengok sekali. Hak tu kira rupiah sekali. Lagu duk balas 2 kali, lagu duk mai 3 kali, lagu nak tengok lagi, yang ni dia nak mai kau. Tak boleh. Kan? Mufaja'ah. Mati pun ada dalam hadis. Dia kata mautul faja'ah. Sama perkataan dia. Nabi kata celakalah kepada orang yang mati dia tu mautul faja'ah. Mati terkejut. Bukan mati terkejut maksudnya buka pintu jumpa apa tu, bukan gitu. Maksud mati mautul faja'ah ni maksudnya mati tak ready. Mati tak prepare. Duk ingat kita umur 30-an, duk ingat kita umur 40-an ni, duk ingat tak mati lagi. Itu maksudnya. Tetapi mati.
Jadi maknanya kita tak ada preparation. Duk ingat nanti 50 ni lah baru nak betul elok-elok. Duk ingat. Tengok-tengok 40 jalan dah. Jadi sahabat saya baru ni ustaz budak babis dia sebut dari masjid mana baru ni budak babis. Masa sekolah dulu dia junior jauh pada saya di bawah ni. Tapi masa sekolah dulu dia qari di sekolah. Bukan pelajar al-irsyad juga. Qari. Bila assembly sekolah, assembly hari Isnin tu, sebelum start assembly, dia lah yang baca Quran. Surah sedap, qari. Umur baru 40 dia kurangkan macam tu umur dia. Dia anak 7. Tak apalah dia, semua orang bila dia mati automatik semua orang kata dia bagus. Alhamdulillah. Satu anugerah Allah dekat dia. Kalau kita mati, orang pergi kata Allah mati dia kemarin jumpa tengok dulu potong di kedai ekor. Baik kita. Kalau wal'iyadzubillah tak maulah kita macam tu. Tapi kalau dia pergi jadi macam tu. Macam siapa mati? Abang ni Polan bin Polan. Ha? Kemarin duk potong dekat spot tu. Allah Akbar tuan. Kalau macam tu punya mati. Kemarin duk potong di spot tu, hari ni di bawah tak ada dah. Wal'iyadzubillah. Yang ni dia panggil mautul faja'ah. Mati mendadak. Apa bahasa forensik dia kata apa? Sudden death dia kata. Dia elok, tak ada simptom sakit apa, jalan. Mengenangkan benda ni kita takut. Saya abang di masjid di Pawai Hutang kemarin apapun lah, kita tak tahu kita nak mati bila. Tapi apapun tuan-tuan, apapun rasa-rasanya baki umur kita ni tak sama dengan hak kita duk pakai dah. Katalah malam ni kita umur 50, rasan baki 50 tak ada dah. Tak ada dah. Mau tak mau tinggal 20 ke 15 dua-duanya. Jadi menyedari hakikat itu, menyedari hakikat kata balance masa kita ni tak sama dengan hak kita pakai dah. Maknanya kita sangat kesuntukan masa. Manfaatkan masa hak tinggal sikit. Itu aja. Manfaatkan. Bulan puasa ni buat dia elok. Biarlah apa jadi kat kita lepas ni pun sekurang-kurangnya 1 Ramadan kita dapat hak cantik ni. Kita dah lepas 50 Ramadan dah. Semua Ramadan yang bermasalah. Minta dekat Tuhan ni hak satu nak main ni. Kalau boleh daripada first Ramadan, daripada 1 Ramadan sampai raya cantik. Ramadan yang diisi dengan puasa yang elok, dengan kita memelihara mata, mulut, semua kita pelihara, dengan Quran kita baca banyak, dengan ibadat sunat kita dilipat ganda. Kalau boleh lah biar Ramadan hari ini, kita tak tahu mungkin ini Ramadan last kita, mungkin. Jadi kalau lah kata sungguh Ramadan nak main hak last, biarlah dia yang terbaik dalam tempoh Ramadan yang kita pernah lalui. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.